Kenapa keris dapat membunuh? Ataupun kenapa keris itu merupakan senjata yang berbisa? Yang pertamanya, keris dapat memburaikan isi perut dengan satu tikaman dan tarik. Apabila ditikam dan terkena pada tubuh musuh dan ditarik, biasanya tikaman dan tarikan itu dapat memburaikan isi perut. Walaupun kita tidak pernah tikam sampai ke pangkal, ke aring ini, memadai dengan 2 atau 3 inci di hujung sahaja, di hujung keris, di hujung bilah ini. Juga disebut, kalau hujung ini disebut tuntung keris. Dan biasanya apabila ditikam, luka tikaman itu lazimnya 1,5 kali lebih besar daripada bilah mata. Ini terutamanya untuk bilah yang berluk. Jadi dia akan menghasilkan luka yang lebih lebar, 1,5 kali lebih lebar daripada kelebaran pada bilah mata. Yang ketiganya, bisanya keris ini kerana apabila ditempa, keris tidak seperti mata pisau. Apalagi kalau mata pisau moden sekarang ini, pisau stainless steel dan sebagainya, bilahnya begitu licin sempurna. Bilah mata keris biasanya menggerutu. Ini kalau kita larikan jari kita di atas bilah mata ini, kita dapat rasakan dia menggerutu, dan kadang-kadang seolah-olah ada berpasir. Serpihan bilah yang menggerutu itu, kalau tertinggal dalam badan, dia akan menyebabkan keracunan. Kemudiannya membawa kepada bengkak dan busung. Itu yang menyebabkan bilah mata ni bisa, seolah-olah ada karat. Sebab tu kalau kita perhatikan, bilah mata keris tidak ada yang berkilat putih bersih. Kadang-kadang dia hitam, ada setengah tu nampak seperti karat. Dan karat itulah sebenarnya yang membawa bisa yang ditinggalkan di dalam perut musuh. Kemudian lazim juga orang Melayu dulu-dulu dia mewarang bilah keris. Bilah keris ini dicuci, direndam di dalam biasanya air kelapa ataupun cuka, kemudian dilimaukan. Selepas dilimau, dikeringkan dengan diasapkan. Dan kebiasaan juga orang Melayu menggunakan kemian untuk mengasapkan bilah keris ini. Kemudian juga diwarang. Warang itu sebenarnya menggunakan arsnik, dan arsnik adalah merupakan racun. Jadi arsnik yang sudah terdapat pada bilah mata keris ini menyebabkan bilah ini sangat beracun. Dan kalau ditikam ke dalam perut musuh, tentulah dia akan meninggalkan racun arsnik tadi dalam tubuh badan musuh. Selain daripada itu, orang Melayu juga menggunakan pelbagai jenis racun untuk menambah bisa pada bilah keris, terutamanya keris tarung lah. Apabila nak dibawa untuk bertarung, orang dulu-dulu ada yang menggunakan racun yang diperolehi daripada getah pokok-pokok tertentu dalam hutan, atau menggunakan bisa binatang seperti bisa ular, bisa daripada katak dan sebagainya. Dia ambil bisa itu kemudian diletakkan pada bilah mata. Malah ada juga setengah orang yang menggunakan najis haiwan dan sebagainya untuk meninggalkan kesan racun pada bilah mata keris. Itu sebabnya bilah keris lama dulu sangat beracun. Jadi kita perhatikan kebijaksanaan orang Melayu, seni orang Melayu, sehingga kan bertikam nak menghapuskan musuh pun menggunakan kebijaksanaan, menggunakan seni. Lama sebelum orang Barat memikirkan penggunaan senjata beracun, kimia, orang Melayu sudah menggunakan arsnik. Lama sebelum dunia Barat tahu menggunakan senjata biologi, orang Melayu sudah pun menggunakan racun pokok, racun binatang, bisa binatang, najis dan sebagainya. Itu adalah merupakan senjata biologi yang digunakan oleh orang Melayu 500-600 tahun dulu. Ini kebijaksanaan dan kesenian orang Melayu. Dari segi adat dan pantang larang keris, yang pertamanya, kalaulah kita memiliki keris,
keris ini jangan diletak merata-rata. Kerana kita tahulah keris ini senjata, dia tajam, berbisa, jadi jangan diletak merata-rata, takut kita terpijak dan sebagainya. Yang kedua adalah tidak beradab dan tidak beretika untuk menghunus keris ke arah orang lain, ataupun juga menghunus keris ke arah diri sendiri. Kerana keris adalah merupakan senjata, dan senjata tidak sama sekali boleh dihunus ke arah orang lain, melainkan kalau kita bertikam. Yang ketiga, jangan sesekali disentuh bilah mata keris orang lain, ataupun dijentik untuk melihat kualiti besi. Kerana pemilik keris tentu tidak suka orang menyentuh bilah mata keris, sebab jari kita ada asid, dan asid pada jari kita boleh menyebabkan bilah mata keris itu karat. Keris dibuat daripada besi, alah besi kerana karat. Apatah lagi kalau setengah orang mempunyai koleksi keris lama yang sudah 200-300 tahun. Tentulah dia tidak mahu kita menyentuh bilah mata ini, kerana tidak mahu karat cepat. Jadi kalau kita melihat bilah mata keris orang, jangan sesekali disentuh dengan jari akan bilah matanya. Yang keempat, jangan sesekali dikucup bilah mata keris orang lain. Kadang-kadang keris ini diminyakkan, diletakkan minyak wangi, memang wangi baunya. Jadi ada orang yang kucup keris. Kalau keris itu milik orang lain, kita tidak tahu, mungkin pada bilah mata keris itu sudah ada arsnik dan racun-racun lain tadi. Jadi jangan dikucuk. Melainkan kalau bilah keris ini kita punya sendiri, kita tahulah sama ada racun ataupun tidak. Dan yang kelima, jangan sesekali dihina keris orang lain. Keris orang lain mungkin bila kita lihat bilah matanya tidak cantik macam keris kita, ataupun tidak secantik bilah mata keris yang kita pernah lihat sebelum ini. Jadi jangan diketawakan, jangan dihina dan sebagainya. Karena kadang-kadang bilah keris itu tidak secantik mana, tetapi bagi pemiliknya sedap dipegang, sedap digunakan untuk bertarung dan sebagainya. Jadi jangan sekali dihina bilah mata keris orang lain. Kalau kita perlu menghulurkan keris kepada orang lain, mungkin orang nak lihat keris dan sebagainya, keris dihulur hulunya dulu. Kita hulurkan hulunya dulu. Adalah tidak beradab untuk hulur keris begini. Biasanya kita hulurkan begini, hulunya dulu. Ataupun kalau secara formalnya diserahkan begini. Bilah mata keris perlu dimandi atau dicuci untuk membuang karat. Kebiasaannya amalan orang Melayu di Malaysia, dan juga saya difahamkan di Indonesia, bilah mata keris ini dimandi. Mandi artinya direndam, sama ada di dalam air kelapa ataupun di dalam cuka makan setahun sekali. Secara tradisinya biasanya lah orang di Malaysia ini dia memandikan keris setiap bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Itu nak memudahkan dia mengingati bila dia memandikan keris. Bulan 1 jadi bulan Muharram. Mandi artinya direndam, sama ada di dalam air kelapa ataupun di dalam cuka. Kemudian dicuci. Cuci artinya menggunakan asam limau. Yang diperah air asam limau itu kemudiannya digunakan untuk mencuci bilah keris ini. Tujuannya tidak ada lain melainkan untuk membuang karat. Kemudian dikeringkan, sama ada dikeringkan dengan dijemur, ataupun dikeringkan menggunakan asap kemenyan. Untuk menjaga bilah keris supaya tidak mudah karat, maka bilah ini diminyakkan. Biasanya digunakan minyak keris. Minyak keris ini dibuat daripada minyak cendana dan sebagainya yang wangi baunya, untuk mengelakkan karat. Jadi inilah istimewanya keris Melayu. Apapun kita kena sedar bahawa keris seperti juga senjata tikam dalam masyarakat lain. Ia hanyalah besi di dalam kayu.
Jadi keris ini tidak boleh mendatangkan sebarang mudarat kepada kita. Keris juga tidak boleh mendatangkan sebarang tuah kepada pemiliknya, melainkan dengan izin Allah sahaja. Jadi yang ini kita kena faham, kerana ada orang yang menganggap keris ini ada macam-macam azimat dan sebagainya. Ini adalah merupakan fahaman khurafat. Jadi kita kena ingat, sehebat mana, secantik mana pun keris itu, keris hanyalah besi yang ditempur oleh empunya, oleh pandai besinya, dan ia adalah merupakan senjata, ia adalah merupakan pakaian diri, ya, tidak lebih daripada itu. Saya akhiri dengan beberapa rangkap pantun tentang keris ini. Yang pertamanya, kalau kita lihat pada skrin, apa guna kepuk di ladang jika tidak berisi padi? Apa guna keris di pinggang jika tidak berani mati? Keris sebagai lambang keberanian orang Melayu. Perahu payang layarnya merah belayar menuju arah utara. Keris dipegang bermandikan darah, adat pahlawan membela negara. Jadi keris digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sampan kolek berisi separuh, hendak belayar ke tanah seberang. Patah sayap bertongkatkan paruh, pantang menyerah di tengah gelanggang. Jadi keris digunakan sebagai pembakar semangat untuk terus berjuang sampai ke tetesan darah yang terakhir. Lemaknya nasi bergulai udang, lemak bercampur santan kelapa. Rela ku mati berputih tulang, tidak ku mau berputih mata. Jadi maknanya orang Melayu itu kalau sudah memegang keris, dia sanggup mati daripada menyerah kalah. Ini kaitan keris dengan maruah. Sekian saja kuliah kita berkaitan dengan salah satu cabang seni Melayu, iaitu perkerisan Melayu, seni ukir halus pada keris Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.